Okay, Helmi tak masuk lagi Belum jawapan dah ada dah ni. Okay, tak apa. Mana yang ada ni jawab dulu. Volunteer. Sebelum saya sebut nama, uji minda. Okay, dua individu memperoleh keimunan terhadap demam campak dalam keadaan berbeza. X sembuh daripada penyakit campak. Y disuntik sejenis ampaian dan memperoleh keimunan terhadap campak selepas beberapa bulan. Huraikan keimunan yang diperolehi oleh individu X dan individu Y. Ada siapa nak cuba? Helmi dah masuk. Sekejap lagi Helmi, bentang kita jawab soalan. Bagi masa jaga boleh? Bagi masa kejap tak? Ya, saya nak tak sedih. bincang. Boleh. Saya nak bincang soalan ni. Tapi jangan lama kan? Okey, yang lain boleh jawab tak ni? Faham tak soalan ni? Kelas? Nurhani, boleh cuba? Nurhani? Senyap dah. Azura, ada jawapan? Cuba. Itu salah, nanti kita semak. Okay. Okay, very good. Complete. Okay. So, inilah contoh soalan yang mungkin kalau awak tak faham konsep antibody ataupun sistem keimunan pasif, aktif, buatan ataupun semula jadi, kalau tak faham konsep tu, nak jawab ni memang terkia-kia lah. Jadi kena faham dan bila dia digunakan. Okay, faham keseluruhan lah. So kalau boleh jawab ni, insyaAllah awak boleh jelaskan walaupun dapat banyak bentuk soalan macam mana pun boleh jawab. Kalau dah faham konsep keimunan aktif semula jadi atau buatan, keimunan pasif semula jadi atau buatan. Kalau kita tengok ini X, dia terangkan X dulu, A. Dalam exam jawab macam ni lah, perenggan pendek macam ni perenggan tapi pendek, perenggan panjang pula. So tak perlu dash tu, tak payah. Terus dia jawab. Lead antigen. Ingat X itu akan menjadi memori kekal. So X individu ni akan memperoleh keimunan aktif semula jadi. Ni biasa daripada baby ada yang demam campak tu. So dia akan badan dia sendiri yang akan mengaktifkan antibody. Jadi dia boleh lawan penyakit tersebut pada masa akan datang. Sama juga dengan chickenpox. Biasanya selalu mungkin kita pernah dengar orang selalu sebut sekali seumur hidup. Chickenpox sekali, campak sekali. Kalau antibody lemah mungkin 2 kali lah kot, lebih sikit lah. Tapi tak akan sampai 10 kali ataupun 5 kali tu tak akan. Biasa 1 kali seumur hidup terutamanya chickenpox tu. Sebab awak punya sel memori tu dah boleh kenal pasti patogen yang datang tu. Nak sebut pun tak keluar dah. So untuk individu Y, kita suntik vaksin. Macam sekarang lah. Tunggu dulu selepas beberapa bulan. Kalau corona ni dalam 2 minggu baru boleh dia sesuaikan dengan badan kita. Jadi tak boleh lah baru first dose terus pergi merayau merata. Itu dia perlukan masa untuk saya dah terangkan minggu lepas baru ni. Vaksin merupakan patogen yang dilemahkan. Jadi ini pun kita dah tengok minggu lepas. So terangkanlah konsep tu dekat sini.
Jadi dapatlah jawapan tu. Okey, seterusnya. Ada nak tanya ke? Jelas? Dah faham konsep balik, baca balik yang minggu lepas tu? Tak ada? Harap dengar dan faham ya. Okey, saya terus bincang jawapan lah. Okay, kita nak tunggu Helmi bentang ni. Okey, soalan yang kedua Jiminda, Ibu Siti terlupa membawa Siti ke klinik untuk mendapatkan suntikan dos ketiga hepatitis. Okey, kat sini awak boleh tengok depends pada jenis penyakit. Kalau corona sekarang ni, kita pun perlukan 2 dos. Okey, kalau hepatitis ni sampai ke 3 dos. Kalau Pfizer akan datang, dia kata ada suntikan ketiga. Jadi sebenarnya benda ni dah lama suntikan vaksin ni dah ada di sekeliling kita daripada zaman kita lahir lagi. Okey, ataupun daripada zaman atuk nenek, bukan atuk nenek lah, mak ayah ke atuk nenek tu mungkin teknologi belum lagi. Tapi ada cuma tak banyak lah. Okay? So benda ni, suntikan-suntikan ni semua dah kita lalui daripada bayi lagi. Suntikan campak, tetanus, hepatitis, semua tu ada. Okay? Jadi soalan exam nanti dia akan berkait dengan situasi. So dia akan bagi situasi seperti ni. So awak perlu terangkan, ingat teori, konsep, kemudian kaitkan dengan soalan ni. Okay, so cara nak menjawab dia, tulis terus je, ambil Siti ni, mungkin akan dijangkiti penyakit hepatitis B. Okay, sebab mak dia lupa nak suntik. Sekiranya terdedah kepada virus hepatitis B kerana paras antibody belum mencapai kepekatan yang diperlukan. Okey, soalan ni boleh ditukar dengan situasi sekarang. Ibu Siti terlupa membawa Siti klinik untuk mendapatkan suntikan dos kedua vaksin corona. Okey, kemudian jelaskan kesannya terhadap Siti. So Siti mungkin akan dijangkiti penyakit coronavirus sekiranya terdedah kepada virus corona tadi. Kerana paras antibody dalam badannya belum mencapai kepekatan. Okey, Siti baru ambil 1 dos. Mak dia lupa nak bawa pergi dos kedua. Okey, so saya harap awak boleh sesuaikan soalan tu dengan jawapan tu dengan situasi semasa lah. Okay, kalau keluar soalan tu situasi semasa. Okay, SPM tahun depan awak punya SPM 2022 mungkin akan ada soalan berkaitan dengan isu semasa berkaitan dengan vaksin ni. Sekarang ni sedang popular. Okey, masih lagi soalan aplikasi. Ini aziman terpijak paku. Okey, awak soalan ni boleh tukar. Siapa? Azim terpijak. Tak apalah orang lain lah. Abu terpijak. Selain paku berkarat, ada lagi yang berbahaya, besi yang berkarat pun boleh. Semasa berjalan di hutan, okay, saya tukar soalan ni. Uraikan jenis suntikan yang sesuai. So awak pun terangkanlah daripada konsep yang dah belajar tu. Okay, dia perlu diberikan suntikan anti-tetanus, okay, dengan serta-merta. Sebab suntikan ini ada mengandungi antibody yang boleh melawan penyakit tetanus. Okay, sebabnya dalam paku berkarat tu, okay, ataupun besi yang berkarat, boleh jadi ada sejenis bakteria yang suka duduk kat situ, namanya Clostridium tetani, okay, yang boleh menyebabkan penyakit tetanus, iaitu kancing gigi. Okay, dalam tak sedar semuanya, awak semua ni sebenarnya dah ambil suntikan tetanus sebenarnya. Okay, betul tak kelas? Suntikan anti-tetanus form berapa ambil? Ingat tak? Form 3. Ada form 3 ya. So sebenarnya untuk elakkan kancing gigi. Bahasa mudahnya awak panggil sawan lah. Okay. Jadi kalau tak ada suntikan tu, maksudnya kebarangkalian ya. Kita tengok pada kebarangkalian untuk mendapat penyakit kancing gigi tu lebih tinggi kalau tak ambil suntikan anti-tetanus tu. Jadi semua suntikan ni untuk kebaikan setiap individu lah, bukan saja-saja nak suntik ya. Tiba-tiba je nak bagi nak cocok, okay? Menyalahi undang-undang ya. Kalau awak tak ada apa, maksud saya suntikan tu tak ada keperluan, pergi suntik je, tu salah ya. Okey, ini dari segi soalan
teori dan juga soalan aplikasi juga. Okay, anti-serum. Okay, yang ni saya tangguh sekejap. Nanti next class saya tanya. Jadi tolong siapkan. Okay. Kita dengar Helmi dulu. Okay. Helmi boleh? Dah ready? Dah boleh ke? Okay, silakan. Sekejap juga. Isu berkaitan keimunan manusia. Boleh share screen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada guru saya yang bernama Puan Azizah Muda dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hari ini saya ingin menceritakan atau membincangkan bab 11.4 tentang isu kesihatan berkaitan keimunan manusia. Tentang virus kurang daya tahan manusia HIV dan sindrom kurang daya tahan penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS. Okey, Helmi boleh besarkan tak? Dia punya tu. Besarkan? Tak boleh aku. Dia macam ni je tu. Ya. Yang lain kena besarkan mata lah. Cikgu boleh nampak cikgu? Boleh nampak tapi tak boleh baca. Cuba try rotate handphone tu. Rotation. Pusing. Tak boleh lah. Dia macam apps ni tak sokong nak apa tu. Ya. Okey, okey. Yang teruskan lain cikgu teruskanlah besarkan mata. Okey. Korang boleh zoom kan? Boleh. Okey, apa tu HIV? HIV ialah virus kurang daya tahan penyakit. HIV adalah sejenis virus yang melumpuhkan keupayaan semula jadi sistem keimunan manusia ataupun melawan penyakit atau jangkitan. Okey, apa itu AIDS? Sindrom kurang daya tahan penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS adalah sindrom atau kumpulan gejala yang timbul kerana sistem imun yang sangat lemah. Jangkitan yang seharusnya tidak parah pada orang normal tetapi dapat mematikan pada penghidap AIDS. Ini raja sebelah menggambarkan HIV menyerang sel limfosit ataupun sel darah putih. Atau nama-nama macam panggilan lain dia kita boleh panggil sel T4, sel T penolong ataupun kalau medical kita biasa dengar orang panggil biasa dia sel CD4. Itu raja sebelah menggambarkan macam mana HIV yang dah masuk dalam anggota badan dia menyerang sel limfosit. Okay, korang boleh tengok kan? Nampak je ke? Clear je ke? Gambar raja tu je ke? Gambar tak nampak. Tak nampak kecil. Korang tak boleh zoom ke? Tak boleh macam Boleh. boleh. Ya, tak apa teruskan saya cuba dengar dulu. Okey. Okey, gejala dan tanda-tanda HIV AIDS. Ramai orang tidak mengetahui bahawa mereka dijangkiti HIV. Ini kerana gejala dan tanda-tanda HIV AIDS pada peringkat awal sering tidak menyebabkan gejala yang teruk. Jangkitan HIV kepada AIDS terbahagi kepada 3 fasa iaitu fasa pertama iaitu jangkitan HIV akut. Pada fasa pertama, secara amnya muncul setelah 1 atau hingga 4 minggu setelah jangkitan HIV berlaku pada seorang individu. Pada fasa awal ini, penderita HIV akan mengalami gejala seperti demam, sakit tekak, batuk, ruam, turun berat badan, sakit kepala, cirit-birit, sakit sendi otot dan bengkak kelenjar limfa ataupun kelenjar bening getah. Betul je kan? Nama lain tu je kan? Okey.
Gejala dan tanda-tanda HIV AIDS muncul kerana sistem imun berusaha melawan virus. Gejala ini kebiasaannya boleh bertahan selama 1 hingga 2 minggu ataupun lebih. Okey, pada fasa kedua, fasa pendam HIV. Pada fasa ini, penderita HIV AIDS tidak menunjukkan tanda dan gejala khas. Bahkan penderita dalam keadaan sihat normal lah. Sedangkan secara diam-diam, virus HIV berkembang biak dan menyerang sel darah putih yang berperanan melawan jangkitan. Pada fasa tanda-tanda HIV AIDS tidak dapat dilihat tetapi penderita masih dapat menyebarkannya kepada orang lain. Pada akhir fasa kedua, sel darah putih menurun dengan begitu drastik sehingga gejala yang lebih teruk mula muncul. Pada fasa ketiga, fasa AIDS ataupun fasa terakhir. Okay. AIDS adalah fasa jangkitan HIV yang paling sukar atau fasa terakhir. Pada fasa ini, tubuh hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit. Ini kerana jumlah sel darah putih jatuh di bawah aras normal, kurang daripada 200 sel. Kalau sel darah putih orang normal kebiasaannya adalah antara 1000 hingga jumlah antara 1000 hingga 1500 sel. Tanda-tanda HIV AIDS pada tahap ini termasuklah penurunan berat badan yang drastik, demam panas berlarutan sehingga 38 darjah Celsius, keletihan lesu, ciri birik kronik dan kelenjar getah bening bengkak. Fasa HIV bertukar kepada fasa AIDS apabila virus HIV berjaya menyerang sel CD4 sehingga di bawah aras 200 sel. Kebiasaannya HIV ini mengambil masa antara 8 hingga 12 tahun untuk nak menyerang habis sel limfosit dalam badan. Itu gambar raja sebelah tu sampel darah di mana mula-mula yang sebelum terkena HIV sehinggalah sampai fasa AIDS. Masa dia sel virus HIV tu dah hampir menyerang hampir semua sel limfosit yang berperanan untuk protek badan seseorang tersebut. Oleh kerana pada fasa AIDS, sistem kekebalan tubuh sangat lemah, penderita pada fasa akhir HIV AIDS sangat mudah terkena jangkitan dan jenis bara tertentu. Penyakit yang kebiasaannya berlaku kepada penderita AIDS antaranya jangkitan kulat pada mulut, tekak, kuku dan kulit, pneumonia ataupun radang paru-paru, tuberkulosis, TB ataupun batuk kering. Meningitis iaitu keradangan pada lapisan otak, toxoplasmosis iaitu jangkitan parasit protozoa. Kebiasaannya parasit ni kebiasaan dia ada kat kucing lah kebiasaan dia. Jadi kalau orang yang terkena AIDS ni mudah dapat penyakit yang kebiasaan. Kalau kena dengan orang normal tak dia jadi apa-apa, tapi kalau terkena orang yang AIDS ni senang bakteria semua tu nak serang yang penghidap tu lah. Cancer lymphoma. Okay. Apa je ke? Dia senang dapat serangan tu sebab sistem pertahanan badan dia lemah. Sangat lemah lah. Betul juga. Okay. Kanser lymphoma ataupun kanser sarkoma Kaposi ataupun bara salur darah. Okey. Kebiasaannya virus HIV ni terdapat dalam cecair badan. Contoh dia ada di air liur, darah, peluh, air mani, air mata, susu ibu dan benda ahli faraj. Okey, lepas tu virus HIV yang terdapat dalam cecair badan yang gambar raja tadi tu terbagi kepada dua kepekatan, iaitu kepekatan HIV tinggi dan kepekatan HIV rendah. Kalau kepekatan HIV tinggi seperti darah, air mani, cecair faraj, susu badan, yang ni boleh menyebabkan jangkitan lah.
Manakala kalau kepekatan rendah seperti air mata, air liur, najis, muntah, air kencing, peluh, dia tidak boleh menyebabkan jangkitan sebab kandungan virus HIV itu rendah. Ya, bagaimana HIV itu boleh merebak? Kebiasaan HIV merebak melalui hubungan kelamin secara rawat tanpa perlindungan sama ada heteroseksual ataupun homoseksual. Kedua, pemindahan darah atau organ yang telah dijangkiti dengan HIV. Ketiga, ibu yang dijangkiti HIV lalu menjangkiti anaknya ketika mengandung. Keempat, perkongsian jarum melalui penagihan dada. Okey, perkongsian jarum ni luas. Contoh dia kalau buat tattoo pun, kalau buat tattoo tu nak masukkan ink tattoo tu, kalau tak berdaftar ke, dia menggunakan penindik yang sama. Dia tu pun boleh menyebabkan jangkitan. Takut apa tu yang masa buat tattoo tu ada orang tu dah terkena HIV, lepas tu dia guna pula penindik yang sama kepada orang lain. Dia tu boleh menyebabkan jangkitan HIV tu berlaku. Dan kat sini sampai situ saja cikgu. Okey. Okey, complete Okey. bagus. Dah habis cikgu. Okey, sekejap. Tahniah, memang banyak tambahan lah. Okey. Info yang lengkap tentang HIV ya. Okey, kalau saya tanya soalan yang kalau individu tu mengidap sejenis penyakit, okey, penyakit. Adakah awak nak jawab penyakit AIDS ataupun penyakit HIV? Okey, kalau HIV ni dia apa tu soalan cikgu? Dia kalau orang tu mengidap penyakit, kalau penyakit soalan ada macam ni. Kalau ada soalan dia minta awak namakan penyakit yang menyebabkan sistem daya tahan penyakit tu berkurangan. Namakan penyakit. Awak nak jawab AIDS ke awak nak jawab HIV? Okey, kena jawab HIV kerana kalau HIV sekejap. Sekejap. Sebab kena bezakan mana nama penyakit, mana yang menunjukkan kesan daripada virus tu. Okey, kalau macam definisi tadi tu lah. Kalau HIV ni dia sejenis virus yang menyerang atau melemahkan sel darah putih atau sel limfosit dalam badan. Maksud dia menyerang sel darah putih atau sel limfosit ni untuk menghasilkan apa tu? Membiak lah macam tu, lebih kurang macam tu. Kalau AIDS ni pula fasa yang di mana kalau HIV ni dah berjaya serang hampir semualah sel darah putih. Jadi diri seseorang tu dia dah tak ada protect, sel darah putih dah tak ada sebab dia sel darah putih ni kita tahu dia nak protect diri kita daripada serangan macam bakteria, virus. Jadi kalau dah tak ada sel darah putih ni, sel darah putih jadi penyakit-penyakit macam bakteria semua tu senang menyerang. Jadi kalau AIDS ni di mana fasa nak panggil AIDS tu nak panggil apa tu? AIDS tu dia nak cakap pasal apa tu? Allah bersalih. Sindrom kurang daya tahan penyakit. Maksud dia diri seseorang tu dah lemah lah cikgu. Jadi macam soalan cikgu tadi tu, apakah penyakit yang apa tu kita kena cakap HIV kan cikgu? Okey, maksud okey. Tak apa, thank you. Sorry berbelit cikgu. Yang lain faham tak? Yang lain ada soalan? Korang faham? Ada nak tanya apa-apa? Ada soalan ke nak tanya? Nabil. Ada soalan ke Nabil? Buka mic tu. Tak cikgu. Saya faham. Sikit. Faham Yang lain? Okey, cuma saya nak sentuh tadi AIDS, HIV ni kena pasti yang mana satu dia punya agent iaitu virus. Kalau agent tu virus HIV ni kan? Ya, virus HIV tu. Okey. So untuk AIDS ni adalah nama dia punya sistem ketahanan ataupun penyakit bagi seseorang individu tu. Okey. Dia tak kuat lah untuk menahan serangan daripada virus HIV tadi. Okey, yang lain tak ada?
Senyap je ni. Kalau tak ada saya tanya. Okey, hantar slide ni. Tadi Helmi, hantar slide kat saya. Okey, yang lain kalau faham saya nak dengar jawapan. Bioscore 211. Mula dengan dari atas lah pula. Mak Azfar. Dah okey je kan? Dah boleh Okay, boleh berhenti kan? Boleh apa tu? Boleh stop kan? Kemudian hantar kat saya. Okey. Hazim dulu. Bioscore 211. AIDS ataupun sindrom kurang daya tahan penyakit adalah berpunca daripada serangan virus human immunodeficiency HIV atau sistem keimunan manusia. Okey dah. Serangan virus virus human immunodeficiency HIV dalam kurungan itu HIV. So selama ni mungkin kita sebut je HIV tapi kita ada yang tak perasan nama penuh dia apa. So hari ni kena tahulah. Okey. Okay, so sebenarnya kalau bahasa Melayu virus kat depan, kalau bahasa Inggeris tu virus tu duduk belakang. Okay, hi pula dah. Okay, human immunodeficiency V tu virus. Okay, so itu adalah bentuk virus. Okay, untuk pesakit AIDS. Okay, pesakit kita panggil pesakit AIDS lah yang mengidap ataupun mendapat serangan virus, okay, HIV ni, okay. HIV tu virus, okay. Dan sebelum ni mungkin sebut AIDS, kena tahulah AIDS tu apa, okay, acute, okay, immunodeficiency syndrome, okay, nama penuh tu kena tahu. Okay, nombor 2, Azfar. Penyakit AIDS tidak mempunyai keupayaan untuk mempertahankan dirinya dari serangan mikroorganisma biasa kerana sistem keimunannya telah musnah. HIV merebak di dalam sel limfosit dan memusnahkannya. Okay, yes. Okay, telah musnah. Sistem keimunannya telah musnah. Awak pun boleh tengok macam mana kalau pengidap HIV ni, orang yang ada penyakit, okay, dah diserang dengan HIV ni, awak boleh tengok dia punya susuk badan dia, gaya pergerakan dia, dengan saiz badannya yang dah kurus kering tu. Okey, disebabkan sistem pertahanan badannya dah diserang oleh virus tadi. Jadi confirm lah sistem badan dia lemah. Okey. Sel limfosit dia pun dah diserang, okey, dan dimusnahkan, okey, oleh virus tadi. Okey, nombor 3, Naufal. Individu yang dijangkiti HIV tidak menunjukkan sebarang simptom pada awal jangkitan walaupun HIV telah menyerang sistem keimunan dengan aktif. Yes, okay. Tidak menunjukkan simptom. Okay, peringkat awal tak nampak walaupun sebenarnya dalam badan dia tu virus tadi dah menyerang dengan sangat cepat. Tapi simptom ni susah sikit nak nampak. Kecuali orang tu dah pengsan ke apa, bawa speaker barulah boleh sahkan. Mungkin dia tak sedar pun dia dah dijangkiti HIV. Okay, nombor 4, Azura. Ayu dulu. Ayu Batrisha. Simptom yang muncul setelah 8 hingga 10 tahun dijangkiti pun tidak jelas, termasuklah cerit-berit yang kronik dan jangkitan kulat. Okay, so ini cara-cara ataupun situasi seorang pengidap ataupun yang telah dijangkiti HIV. Simptom tu lambat. Sebab tu kalau tengok, kalau yang tak serius awak jumpa orang tu dan tahu dia ada HIV, jangka hayat dia tu ambil masa jugalah, bukannya drastik kecuali memang jenis yang memang sistem dia dah betul-betul lemah tu, dia baru tahu dia ada HIV, memang sampai masa dia dalam masa sekejap je lah, dia boleh meninggal. Tapi ada setengah tu mengambil masa yang sangat lama. Kalau ikutkan contoh, saya ambil penagih dadah di kampung saya lah tu, tapi dah lama dah ni, cerita kisah lama. Asalnya sebab dadah lah kan, so nak detect dia tu ada HIV ke tak tu ambil masa yang agak lama. Dan bila dia tahu pun dia awak tak kenal, ini bukan nak mengaitkan dia, ini nak cerita kisah benar. Okay, so ambil masa yang sangat lama, jangka masa dia hayat dia tu. Okay, tu contoh lah yang real. Okay, nombor 5, Azura.
Okay, so disebabkan sistem pertahanan badan yang sangat lemah. Ini virus. So samalah dengan virus corona yang kita tengok data kematian tu. Tapi data tu cuba bandingkan dengan yang pulih. Ada data yang lebih pulih tu lagi tinggi daripada data yang menemui ataupun sampai masa kematian dia. Maksudnya dengan rawatan yang ada, dengan situasi vaksin yang ada tu, kita boleh cuba mencegah, bukan mengatasi kematian, sebab kita bukannya tahu bila kita nak mati, kita cuba mencari cara untuk mencegah, dengan cara memberi vaksin. Okey, so muka surat 212 tu perebakan HIV tadi. Seterusnya Duratul Aini. HIV memasuki badan menerusi pemindahan bendali badan seperti darah dan air mani atau merentasi plasenta bayi. Okay. So ini yang Helmi sebut tadi, cara bagaimana HIV boleh dipindahkan bendali badan. So that's why situasi yang bukan selalulah, maksudnya yang pernah berlaku, seorang ibu mengandung, suami dia buat masalah, kemudian suami dia tak tahu ada virus dah dalam badan suami dia tu, kemudian membuat hubungan seks dan sebagainya. Jadi pemindahan virus tu boleh terkena kepada bayi dalam kandungan tadi. So itu adalah salah satu cara dan boleh terkena pada bayi tersebut. Darah, merentasi plasenta bayi dan sebagainya. Yang Helmi cerita tadi tu daripada suntikan dan HIV ni kita tahu ramai pengidapnya adalah golongan penagih dadah, dan yang nak buat tatu tadi Helmi cerita, betul, melalui jarum tu dia guna berulang kali, sedangkan orang tu dah ada virus HIV, tapi yang menggunakan tu tak tahu, pelanggan dia tu, customer dia tu ada HIV, guna pula jarum tu dekat orang lain, so confirm lah virus tadi dipindahkan kepada orang lain. Dan sekiranya ada kalangan awak ni kerja dekat mama hospital dan sebagainya, perlulah berhati-hati sebab kadang-kadang kita tak perasan kita menerima sampel darah yang mengandungi HIV. Sebab kadang-kadang kita, sebab biasanya kita ambil darah, kita ambil tu kita tak tahu dia ada HIV ke tak. Jadi darah tu kita masuk lab baru check ada HIV ke tak. Jadi semasa dalam proses nak mengecek darah tu, itu yang kena hati-hati. Maksudnya tak boleh sebarangan. Sebab bila check tengok-tengok ada HIV, masa tu awak mungkin dah ada terkena tumpahan darah tu ke apa, itu yang membahaya. Contohnya tangan awak terluka, awak tak balut, lepas tu awak handle darah, sampel darah daripada patient tu. Kemudian masa awak buat untuk diagnose tu, darah tadi terkena luka awak tu, darah patient tadi, awak tak tahu lagi dia tu ada HIV. Lepas tu tangan yang terluka tadi terkena darah patient tadi. So kemungkinan HIV tu boleh dijangkiti. Awak akan dijangkiti oleh virus tadi. Sebab tangan awak tu luka, terbuka, tak balut. Tu yang perlu hati-hati semasa mengendalikan sampel-sampel di makmal. Itu cerita real lah tu. Cuma Alhamdulillah je sahabat saya tu selamat. Tak terkena. Kemudian nombor 2. Duratul Atikah. Wanita yang dijangkiti HIV boleh memindahkan virus tersebut kepada bayinya melalui plasenta ibu semasa hamil ataupun melalui penyusuan susu ibu setelah kelahiran. Sama yang tadi lah. Melalui bayi, plasenta. Nombor 3, sama lagi, ulangan yang sama tentang bayi juga. Nombor 4, Laili Ufah. Melalui apa tu? Individu boleh dijangkiti HIV melalui hubungan seks tanpa berperlindungan dengan pembawa HIV. Habiskan nombor 5. AIDS juga boleh berjangkit menerusi pemindahan darah ataupun perkongsian jarum suntikan. So ada beberapa tu hubungan seksual dengan pemindahan darah pemindahan darah ni kita janganlah takut pula untuk derma darah Kita tengok data yang baik lah. Data yang baik banyak
proses penembaan darah ni insya-Allah tak ada masalah. Hanya kes-kes tertentu sahaja, tak banyaklah ya, 1 atau 2 saja yang mana pendemaan darah tu melibatkan biasalah orang kata apa tu, manusia tak perfect kan, kesilapan bahagian nak diagnose tu, okay, ataupun dia nak check darah tu dia tak perasan ke apa ke, so ada memang pernah ada kes lah, okay, 1 atau 2 kes yang pemindahan darah tu melibatkan darah yang mengandungi virus tadi, virus ataupun HIV tadilah, okay, virus HIV tu dan diberikan pada orang yang tak bersalah. Itu orang kata panjanglah pula cerita dia, okay, melibatkan undang-undang dan sebagainya lah. Okay, so 1-2 kes terpencil lah, bukannya melibatkan semua pendema darah ya. Tapi AIDS ni boleh berjangkit melalui pendemaan darah sekiranya berlaku kesilapan, okay. Ataupun suntikan jarum yang tadi Hemi pun dah cerita tadi. Okey, kemudian hubungan seks secara rambang ni biasa berlaku di biasanya golongan yang berada di apa tu, golongan yang malam, kelab-kelab malam dan sebagainya lah, di lorong-lorong tu lah, okay? Dengan penagih-penagih dadah dan sebagainya. Okay, so uji minda 11, saya nak dengar jawapan next class. Tolong siapkan. Saya akan tanyalah siapa-siapa ya, siapkan yang uji minda 11 tu. Sambil tu baca bio info tu. Uji minda 11 tu pastikan tu jawapan esei ya. Perenggan pendek, buat 2 perenggan pendek. 6 atau 8 markah ni. Bagaimana nak terangkan. Okey, so itu untuk bab pengakhiran bagi bab 11. Kita tengok hari ni bab 12 Okey, bab 12 tak ada yang present tu? Saya Ego. Dia pun. Alhamdulillah. Saya pun dah terlupa sebab saya tak conteng kat sini. Okey, tak apa. Teruskan. Silakan Mudawali. Koordinasi dan gerak balas. Okey, share screen. Nampak Ego? Oh, semua buat dalam handphone Dia dalam handphone ni dia apa, kalau cuba okey besarkan. Boleh. Tapi jenuh juga tengok ni. Terbalikkan phone muda. Diam Bin. Aduh. Tak boleh. Boleh dah tu. Yang nampak dah dah clear dah. Organisme mempunyai keupayaan untuk mengesan nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudawali bin Ta'ai ingin membentangkan 12.1 iaitu koordinasi dan gerak balas. Organisme mempunyai keupayaan untuk mengesan perubahan dalam persekitarannya dan bergerak balas terhadap perubahan ini. Keupayaan ini dikenali sebagai kepekaan, manakala perubahan yang merangsang gerak balas disebut rangsangan. Rangsangan ada 2 jenis iaitu rangsangan luar dan rangsangan dalam. Rangsangan dari persekitaran luar termasuk cahaya, bunyi, bau, rasa, suhu persekitaran, tekanan dan sentuhan. B. Rangsangan dari persekitaran dalam merangkumi perubahan tekanan osmosis darah, perubahan suhu badan dan perubahan aras gula dalam darah. Koordinasi dan gerak balas. Mamalia mengesan rangsangan melalui sel deria khas yang disebut reseptor. Apabila reseptor mengesan sesuatu rangsangan seperti bunyi, rangsangan ditukar kepada impuls saraf. Impuls saraf dihantar ke otak melalui sel saraf atau neuron. Otak merupakan pusat integrasi yang menterjemah impuls saraf dan mengkoordinasi suatu gerak balas yang sesuai. Gerak balas merujuk kepada cara organisme bertindak selepas mengesan sesuatu rangsangan. Bahagian badan yang melakukan gerak balas terhadap gerak balas tersebut dikenali sebagai efektor. Contoh efektor ialah otot dan kelenjar. Darjah 12.1 komponen utama dan laluan yang terlibat dalam mengesan dan bergerak balas terhadap perubahan persekitaran luar. Rangsangan dari persekitaran luar, contoh bunyi telefon berdering.
kemudian dikesan oleh reseptor deria dalam organ deria dan diubah menjadi impuls saraf. Impuls saraf dihantar melalui neuron deria ke pusat integrasi. Di pusat integrasi otak, impuls saraf diinterpretasi dan suatu gerak balas dicetuskan. Impuls saraf dihantar melalui neuron motor ke efektor. Kemudian efektor otot tangan menghasilkan gerak balas iaitu menjawab telefon. Koordinasi dan gerak balas. Reseptor dan efektor bekerjasama untuk membawa perubahan yang sesuai bergantung pada rangsangan yang dikesan. Koordinasi ialah proses pengesanan rangsangan oleh reseptor yang berakhir dengan gerak balas yang bersesuaian oleh efektor. Koordinasi memastikan keseluruhan aktiviti dan sistem sesuatu organisma berfungsi dan diselaraskan dengan sempurna sebagai satu unit yang lengkap. Peranan koordinasi dan gerak balas dijalankan oleh dua sistem yang berlainan iaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Kedua-dua sistem ini bekerjasama untuk mengkoordinasi dan mengawal gerak balas. Raja 12.2 komponen utama dan laluan yang terlibat dalam mengesan dan bergerak balas terhadap perubahan persekitaran dalam. Rangsangan dari persekitaran dalam, contoh tekanan darah meningkat semasa berlari, kemudian dikesan oleh reseptor baroreseptor di arka aorta dan arteri karotid. Impuls saraf dihantar melalui neuron deria ke pusat integrasi. Pusat integrasi, pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata. Ia menghantar impuls saraf melalui neuron motor ke efektor. Kemudian efektor bergerak balas pengucutan otot kardium jantung menjadi perlahan dan pengembangan diameter salur darah untuk menurunkan tekanan darah ke julat normal. Jenis-jenis reseptor. Reseptor deria yang terdapat pada hujung gentian saraf mengesan maklumat di persekitaran luar dan dalam. Lokasi reseptor bergantung pada jenis rangsangan yang dikesan. Setiap jenis reseptor biasanya peka terhadap jenis rangsangan tertentu. Misalnya, reseptor deria yang mengesan rangsangan luar terdapat dalam organ deria khas seperti mata, hidung, lidah dan kulit. Reseptor deria yang mengesan rangsangan reseptor deria yang mengesan rangsangan terdapat dalam organ dalaman yang spesifik. Misalnya, sel pankreas yang mengesan aras gula dalam darah. Jadual 12.1 jenis reseptor deria dan rangsangan yang terlibat. Reseptor deria fotoreseptor, rangsangan cahaya. Termoreseptor, rangsangannya perubahan suhu. Kemoreseptor, rangsangannya bahan kimia. Baroreseptor, rangsangannya perubahan tekanan. Mekanoreseptor, rangsangannya sentuhan dan tekanan. Nociceptor, rangsangannya kesakitan. Raja 12.3 pengesanan rangsangan luar oleh fotoreseptor. Fotoreseptor ni rangsangan dia cahaya. Keperluan gerak balas. Keupayaan organisma untuk mengesan perubahan dalam persekitaran luar dan bergerak balas terhadap rangsangan tersebut amat penting untuk kemandirian organisma. Bagi sesetengah haiwan, perubahan keadaan iklim yang mendadak mendorong haiwan mencari tempat perlindungan yang baharu. Keupayaan organisma untuk mengesan perubahan persekitaran dalam juga sangat penting supaya maklumat dapat disampaikan ke pusat integrasi. Pusat integrasi kemudian akan menghantar maklumat kepada efektor untuk bergerak balas terhadap perubahan tersebut. Misalnya, apabila suhu badan meningkat melebihi julat normal, maklumat ini akan disampaikan kepada pusat integrasi oleh reseptor. Pusat integrasi akan menghantar impuls saraf kepada efektor supaya menurunkan semula suhu badan kepada julat normal. Kesimpulannya, manusia dan haiwan perlu bergerak balas agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Sekian, terima kasih. Okey, komplit ya. Ni daripada mana ni dapat ni info ni? Ni Sumber.
Nombor Telegram. Telegram. Okey. Complete Okey, thank you. Hantar dekat saya. Kita nak habiskan cepat ni. Okey. Lengkaplah nota awak tu. Cuma faham tak faham je. Yang mendengar tu faham tak faham? Faham. Semua faham. Habis semua faham. Okey. Kita tengok faham tak faham. Isi tempat kosong tu. Okey, kalau dengar tadi ataupun wujud kutek boleh jawab. Okey, 214 tu. Okey, mula dengan Duratul Laili dah. Mudawali. Okey, ni dah bentang. Akhir Aiman ada. Akhir Aiman. Ya. 214. Kalau dah faham, boleh bagi jawapan. Tentang koordinasi dan gerak balas ya. Komponen dalam koordinasi manusia. Yang pertama apa dia? Jumpa tak tu? Satu, komponen utama dan laluan yang berfungsi untuk mengesan rangsangan persekitaran luar bagi menghasilkan suatu koordinasi seperti berikut. Satu, rangsangan dari persekitaran luar. Okey, rangsangan dari persekitaran luar. Okey, ini sebenarnya sekejap saya mencelah Okey, dia punya 1, 2, 3, 4, 5 tu adalah contoh satu pergerakan satu pergerakan yang awak boleh buat ataupun awak alami dalam kehidupan seharian bunyi suara. Sekarang ni dengar suara kawan bercakap ataupun cikgu bercakap. Okey. So kita ada rangsangan dari persekitaran luar. Okey, bunyi suara lah. Okey, awak dapat rangsangan telinga mendengar Okey, nombor 2 sambung terus. Okey. Reseptor deria mengesan rangsangan dan mencetus impuls saraf. Okay, impuls saraf dihantar oleh neuron deria. So, pusat integriti otak, impuls saraf diinterpretasi dan suatu impuls gerak balas dihasilkan. Impuls saraf dihantar oleh neuron motor. Efektor menerima impuls gerak balas. Contoh otot tangan. Gerak balas otot tangan mengecut dan mengendur untuk mengangkat tangan. Okay, thank you. So yang lain kalau nak faham ni awak tengok tu dalam kelas dalam amal cikgu dia kat depan, dia anak murid dia sedang mengangkat tangan tu. Okay. So macam mana anak murid tu boleh mengangkat tangan? Cerita dia daripada satu tu. Okay. Sebenarnya gambar tu ada makna tu, bukan saja-saja letak kat situ. Okay, so satu dia dengar bunyi suara cikgu dia. Okay. Rangsangan menggunakan telinga dia. Okay. Kemudian reseptor deria. Okay. Reseptor deria pada badan murid tu mencetus impuls saraf. Okay. Kemudian dihantar. Kemudian PI. Pusat integrasi. Bukan integriti pusat integrasi. Eja betul-betul. Okay. Di mana pusat integrasi kita? Pada bahagian otak. Okay. So sebab dekat otak ni otak kita akan menginterpret ataupun mentafsir. Tapi dia guna perkataan kat situ impuls saraf diinterpretasi. BI dimelekan. Jadi macam tu lah. Dia sebenarnya interpretation, okay? Ditafsirkan. Okay, impuls saraf ditafsirkan ataupun impuls saraf diinterpretasi dan suatu impuls gerak balas akan dihasilkan. Maksudnya adanya rangsangan, reseptor deria hantar maklumat, kemudian otak akan mentafsir sebagai pusat integrasi. Kemudian tafsiran tadi akan dihantar melalui neuron motor dan yang menerima maklumat tu adalah efektor. Okay, efektor menerima impuls gerak balas. Di mana efektor tu? Dekat otot tangan. Sebab murid ni nak mengangkat tangan. Okay. Jadi efektornya adalah dekat otot tangan. So akhirnya gerak balas akan berlaku di mana otot tangan mengecut dan mengendur untuk murid tu mengangkat tangan. Okay. Ini semua berlaku dalam kelas kita sebelum ni lah. Okay. Secara bersemuka. So nak angkat tangan tu pun ada dia punya proses dia. Awak berada dalam kelas, kalau PDPR ni mungkin tak nampaklah nak angkat tangan tu. Mungkin tidak balas dari segi suara sajalah nak menjawab. Okey.
Nombor 2. Nabil. Nombor 2 Nabil. Ada yang keluar. Okey, teruskan Nabil. Perlukan bantuan ke? Tak ada buku, Belen. Tak ada buku. Lupa kalau nak beritahu buku. Pecah rahsia. Okey, Muda Wali nak tolong. Nombor 2. Lepas-lepas ni bioscore kena ada sebelah kita rujuk bioscore. Muda Wali boleh nombor 2? Awak nak cuba? Senang je tu, satu perkataan je. Koordinasi. Dia berkaitan dengan rangsangan. So, yang lain ada yang tahu? Tolong bagi tahu. Satu perkataan je tu. Itu definisi boleh keluar soalan definisi. Adalah keupayaan organisma untuk mengesan perubahan di persekitaran and then dapat buat gerak balas. So apa maksud tu? Kebolehan kita untuk mengesan perubahan. Okey, kepekaan. Yes, good. Okey. Kepekaan. Okey, thank you semua. Kepekaan adalah keupayaan. Okey, nombor 3, sebarang apa? Nazim? Sebarang perubahan, betul? Lepas tu? Berlaku di luar badan atau di dalam badan suatu organisma yang boleh merangsang berlakunya gerak balas dinamakan reseptor. Yang boleh merangsang dinamakan rangsangan. Rangsangan lah. Okey, good. Okey, sebarang perubahan. Okey. Perubahan di sekitar awak sekarang ni kat rumah tu, sebarang ada perubahan panas ke sejuk ke, duduk dalam aircon ke, keluar tempat panas ke, dia akan merangsang, so akan berlakunya gerak balas dinamakan rangsangan. Okey. So berkaitlah dengan proses yang kat atas tu, 1, 2, 3, 4, 5 tu awak kena faham, itu basic basic untuk pergerakan tindak balas ataupun rangsangan di persekitaran kita. Okey, nombor 4. Zalihuddin. Syauki tak nampak-nampak ni, hilang terus. Rangsangan luar merujuk kepada perubahan yang berlaku di luar badan. Manakala rangsangan dalam pula merujuk kepada perubahan yang berlaku di persekitaran dalam organisma. Okey, so ada 2. Luar, di sekitaran luar badan kita lah. Okey, persekitaran tempat awak duduk sekarang ni, itu rangsangan daripada luar. Rangsangan dalam berkaitan dengan dalam badan kita. Dalam badan organisma sama ada manusia, haiwan ataupun tumbuhan. Okey. So dalaman lah. Okay. Nombor 5 ni Aisyah. Azan lah. Rangsangan tersebut dikesan dan ditukarkan ke bentuk impuls saraf oleh sel deria khas yang dikenali sebagai reseptor. Okey. Tersebut dikesan, okey? Dikesan, impuls saraf dikenali sebagai reseptor. Okey, betul? Nombor 6. Nur Akilah. Impuls saraf dihantar ke otak melalui sel saraf atau apa dia? Atau apa? Neuron. Atau neuron. Otak merupakan pusat integrasi yang menterjemah impuls saraf dan mengkoordinasikan suatu gerak balas yang sesuai dengan rangsangan. Okey, sel saraf ataupun neuron. Jadi jangan tanya pula apa beza neuron sel saraf. Samalah tu, cuma nama yang lebih saintifik neuron lah. Okay? Melalui neuron ataupun melalui sel saraf. Sama je. Okay. So otak kena kenal pasti itu adalah pusat integrasi. Okey, ataupun yang sebelum-sebelumnya awak belajar menengah rendah, otak mentafsir maklumat. Ni canggih sikit perkataan dia. Impuls saraf diinterpretasi, okey, dekat otak. Okey, last sekali nombor 7, Nur Atirah Natasha.
Gerak balas merujuk pada cara organisma bertindak selepas mengesan sesuatu rangsangan. Bahagian badan yang melakukan gerak balas dikenali sebagai efektor. Okey, cara gerak balas ni cara lah awak bergerak balas, sama ada menulis, okey, makan, berlari, jalan. So cara gerak balas tu adalah cara. Selepas awak kesan sesuatu rangsangan. Okey, contoh berjalan pergi mengambil handphone sebab dengar handphone berbunyi. So rangsangan dia bunyi handphone tu. Okey, so gerak balas dia awak berjalan lah, cara awak bertindak. Okey, selepas awak kesan sesuatu rangsangan. Okey, nombor 8. Ini lagi satu yang penting, proses koordinasi yang mengesan rangsangan persekitaran bagi menghasilkan koordinasi tadi. Okey, lengkapkan ya. Sebab Hemi dah terang semua tadi ya, jadi kena jawab lah. Nombor 8 ni. Atirah Natasha dah belum? Atirah Natasha ada? Dah cikgu. Saya tu dah terlos lah. Nurhani? Nombor 2 terus. Rangsangan dalam, tekanan darah meningkat. Nombor 3 baroreseptor, arka aorta dan arteri karotik. Nombor 5 efektor jantung dan salur darah. Okey, so kita tengok nombor 1, tekanan darah normal. Ini semua yang sihat lah. Okey, sebagai manusia yang normal, tekanan darah kita 120/80. Kalau awak pergi cek 150/80, itu darah tinggi. Kalau pergi cek lagi sekali 100/60, itu darah rendah lah tu. Okay? So yang normal, tiba-tiba tekanan darah naik, itu menunjukkan adanya rangsangan dalam, iaitu tekanan darah meningkat dalam badan awak tu. Tekanan dalam, rangsangan dalam, bahagian dalam badan kita menunjukkan tekanan darah meningkat, dan yang mengesannya dikesan oleh baroreseptor. Itu nama di bahagian arka aorta dan arteri karotik. Yang buku ni tak ada gambar rajah. Baju sekolah lama dia ada gambar rajah. Kalau siapa ada abang-abang kakak tu, baru awak nampak. Dalam buku teks ada tak gambar rajah? Ada tak gambar arka aorta dengan arteri karotik buku teks? Ada yang sebelah dia ada buku teks? Kalau tak ada, lepas ni tengok buku teks ada tak? Okay, sebab kalau rujuk gambar rajah tu lagi mudah faham lokasi ya. Baroreseptor tu dekat mana? Okay, di arka aorta dan arteri karotik sebelum sampai ke jantung. Okey, nombor 4, daripada baroreseptor tadi dia akan hantar maklumat melalui neuron deria. Okey, postman menghantar, iaitu neuron deria tadi hantar ke otak lah melalui medula oblongata, bahagian belakang kepala kita tu. Okey, itu adalah medula. Dan keseluruhan otak kita tu kita namakan pusat integrasi. Okey, otak mentafsir, kemudian neuromotor menghantar lagi maklumat ke efektor, yang mana sebab tadi rangsangan dia tekanan darah meningkat, jadi dihantar ke efektor yang berada di jantung dan salur darah. Jadi proses suap balik negatif berlaku, akhirnya gerak balas berlaku. Apa gerak balas dia? Pengecutan otot kardium dan pengembangan salur. Okey. Maksud pengecutan otot kardium tadi, bahagian jantung lah. Okay. Kardium tu kardiak, jantung lah. Okay. Dan bahagian salur darah akan mengembang, okay, menunjukkan gerak balas, dan akhirnya tekanan darah kembali turun. Okay. Dia ada tindak balas, suap balik negatif. So daripada tekanan darah meningkat tadi, dia akan kembali ke normal kerana adanya proses pengecutan otot kardium dan pengembangan salur darah. Maksudnya dia secara dengan cepatnya dia boleh kesan tekanan darah tu meningkat, and then dia counter back balik dengan suap balik negatif tu. Okay? Dia macam ni lah, macam awak lontar bumerang tu, okay, dia pergi dia patah balik, maksudnya dia baiki balik, dan kalau bumerang tu datang balik pada awak lah. Kalau yang ini tekanan darah meningkat, otak tafsir dan bagi tahu dekat efektor pada jantung tu. So pada jantung tu dia akan
baiki semula secara asal, balik pada asal melalui proses suap balik negatif. Di situ berlaku tindakan pengecutan otot pada bahagian jantung dan salur darah tadi mengembang. Sebab dia nak neutralkan semula tekanan darah tadi. Jadi boleh balik kepada tekanan darah yang normal. That's why masih boleh dirawat. Kalau pergi cek tekanan darah awak 150/80, itu darah tinggi. Tapi bila pergi dekat rawatan ataupun dekat rumah awak rest, dia akan kembali kepada normal. Macam mana? Itulah fungsi medulla oblongata tadi. Dengan jantung dan salur darah tadi, dia menjalankan proses suap balik negatif. Maksud dia baiki balik. Melalui proses pengecutan otot kardiak dan pengembangan salur darah. Itu menunjukkan adanya gerak balas berlaku. Jadi kembali pada asal. Kecuali awak pergi cek tengok tekanan darah dah 250. Itu memang water teruslah. Dan boleh cuma ambil masa yang lama. Tapi kalau 250 dah sampai masa dia ajal dia, memang ada yang meninggal. 250 tu terlalu tinggi tu. Tekanan darah terlalu tinggi boleh menyebabkan jantung ataupun salur darah pecah. Sebab tu ada setengah kes tu, kisah benar lah ya. Dia terus muntah dekat rumah. And then bila hantar hospital, tekanan dia 200 lebih lah, hampir 300. Salur darah di bahagian otak dia tu dah pecah. So bila pecah ada darah beku dekat kepala dia, dia koma. And then dah sampai masa dia dalam tempoh seminggu sampai masa dia meninggal. Itu kes-kes yang sebenarnya kerap berlaku, cuma bukanlah 100%, bukanlah data yang sangat tinggi, tapi pernah berlaku lah situasi itu. Itu that's why kena sentiasa pantau kita punya tekanan darah. Rendah sangat pun tak boleh. Contoh awak ada tekanan darah 60 ataupun 100/60, 100/50. Bila 100/50 tu tekanan darah rendah oksigen pun tak cukup. Itu pun bermasalah. Semuanya melibatkan tekanan darah. Ada soalan tak? Faham tak konsep tu? Dia macam konsep postman lah, hantar maklumat. Ada soalan nak tanya nombor 8 tu? Ada orang lagi tak ni? Semua dah lari dah. Ya, cikgu. Tak ada, cikgu. Boleh faham Ada, cikgu. Kalau boleh faham, jawab ni Syari. No Syari. Ya, cikgu. Minda 1. Nyatakan maksud koordinasi. Koordinasi ialah proses pengesanan rangsangan oleh reseptor yang berakhir dengan gerak balas yang bersesuaian dengan efektor. Proses yang melibatkan rangsangan. Pengesanan rangsangan organ deria dan mencetuskan impuls. Siapa yang akan tafsir? Otak. Otak akan mengintegrasi semua impuls. Sebenarnya panjang dia punya definisi ni. Ini 3 markah garisan pun ada 3 tu. Yang Syari baca tadi dapatlah 1 atau 2. Yang lain tolong tulis penuh. Koordinasi adalah proses yang melibatkan. Tolong tulis. Yang tak ada buku tulis dekat kertas mana-mana, pastikan tak hilang. Proses yang melibatkan pengesanan rangsangan oleh reseptor pada organ deria. Tak sempat bagi tahu pengesanan rangsangan. Melibatkan apa? Melibatkan pengesanan rangsangan. Pengesanan rangsangan oleh reseptor pada organ deria dan mencetuskan impuls. Eja betul-betul impuls sebut lain je lain tu. Titik. Dah Syari? Titik, nak sambung ni. Dah. Otak, sambung lagi. Otak akan mengintegrasi
otak akan mengintegrasi semua impuls. Otak akan mengintegrasi semua impuls dari organ deria. Okey. Dari organ deria dan menterjemahkannya. Koma. Bukan koma pengsan tu, tanda koma. Okey. Semua impuls dari organ deria dan menterjemahkannya, koma. Seterusnya impuls dihantar ke efektor. Seterusnya impuls dihantar ke efektor untuk bergerak balas. Impuls dihantar ke efektor untuk bergerak balas. Okey, boleh ya? Semua sempat? Cikgu, yang proses yang awal tu cikgu. Proses yang Mana proses? Kat mana proses ni? Yang- Proses yang melibatkan. Koordinasi adalah proses yang melibatkan pengesanan rangsangan. Dah. Okey, ada lagi? Okey, so ini adalah contoh soalan definisi ya. Kalau kat sini dia kata nyatakan maksud koordinasi. Mungkin dia ubah soalan tu. Berikan definisi koordinasi. So samalah jawapan tu. So kena pastikan lengkap lah. Panjang memang panjang. Definisi biasa ada yang memang panjang ya. So cerita penuh. Maksud koordinasi. Dia melibatkan tindak balas dan juga pentafsiran oleh otak. Okey. Latihan seterusnya. Saya nak habiskan 215 tu. Cuba ni nombor Fatih. Nombor 1 sampai habis. Fotoreseptor, termoreseptor, nociceptor dan reseptor deria. Okey, so ini adalah contoh gerak balas bagi rangsangan luar. Luar ni, luar badan kita, di persekitaran kita. Awak dekat bilik ke, dekat dapur, kat rumah, dalam rumah ke. So ada rangsangan dia. Okey, contoh dekat ruang tamu tu ada cahaya lampu rangsangan dia. So reseptor yang terlibat adalah fotoreseptor, terutamanya pada retina mata kita lah. Okey, sebab melibatkan cahaya. Cahaya ni mudah ingat, foto, ingatlah cahaya. Awak ambil foto gambar, ambil guna ada flash dan sebagainya. Itu berkaitan dengan fotoreseptor. Okey, yang kedua tu termoreseptor pada kulit tangan. Nak mudah faham, ingat termos ya. Termos apa dia, Fatih? Termos tu apa? Kita buat apa termos? Yang jak Jak kita isi yang letak air panas dia boleh tahan tu Yes, okay. So ingat termos, ingatlah itu adalah termoreseptor. Dia lebih kepada sentuhan kepada bahan-bahan yang panas lah. Jadi kalau tangan awak terkena api ke, iron yang panas ke, gerak balas dia terus awak tarik tangan. Okay? Jadi tak adalah, boleh tahulah kalau awak terus pegang je iron yang panas tu, dekat tapak iron tu, pegang je. Okay? Itu menunjukkan saraf awak tak berfungsi. Okay? Saraf tunjang tak berfungsi, termoreseptor pada kulit pun tak berfungsi. Sepatutnya kena angkat, tapi awak biar je pegang celik panas tu sampai terbakar. Tu yang bahaya tu. Kena check saraf berfungsi ke tak. Okay? Biasanya kita letak dekat celik panas tangan tu, terus kita angkat. Bukan saja-saja pergi letak, kadang-kadang terkena. So kita masih okey, so tangan kita akan terus terangkat. Itu gerak balas. Okay? Api ke dan sebagainya. Kemudian pijak paku, sakit. So ni saya tak pastilah awak pernah dengar ke tak. Tapi ini mungkin baru jugalah ya. Nociceptor. Okay. So kena ingat nociceptor pada kulit juga. Cuma dia melibatkan kesakitan bila terpijak duri. Okay. Terkena paku karat ke. Itu noci.
Biasa awak jerit ya kalau terpijak paku. Ini dia suruh diam, macam nosi lah, diam pula. Okay, itu nak suruh cepat ingat lah. Okay. So dia menyebabkan pengunduran kaki dari paku. Okay, kalau tadi tangan kena benda panas. Okay, panas awak kena ingat termos tu, termo. Yang paku ni nosi, belakang tu tambah dia reseptor. And then last kali reseptor the rear untuk telinga. Awak dengar lagu, guna earphone dan sebagainya. Otak akan mentafsir. Otot pipi akan mengesan sebab dia berhimpiran dengan telinga kita. Okey, dan gerak balasnya mulalah awak nak menari dan sebagainya, menyanyi mengikut rentak muzik, ataupun ada yang pasang lagu sambil dengar cikgu mengajar pun akan menyebabkan adanya gerak balas. Okey, so itu contoh-contoh rangsangan daripada luar. Okey, kemudian rangsangan dalam kita sambung nanti 216. Okey, terus siapkan sampailah habis. Siapkan cepat-cepat sebab tadi saya nampak ada lagi yang tersangkut-sangkut tak buat. Tak tahu tak apa, tanya. Tak tahu tanya. Jangan tinggal kosong. Salah betulkan sebab kita boleh tahu kat mana awak faham tak faham. Okey. So ada soalan tak? Saya stop dulu sampai sini, nanti buat latihan. Latihan lambat sikit. Ada soalan. Azim, soalannya apa? Mengintegrasi dengan menginterpretasi sama ke tidak? Integrasi, interpret. Dua-duanya adalah lebih kepada mentafsir. Dia cuma orang kata dari segi bahasa je tu, interpret. Dia sebenarnya mentafsir. Okey, sekejap saya ambil attendance. Okey, so boleh ya Azim? Integrasi. Dia macam ni lah, sekolah integrasi. Sekolah integrasi apa yang awak faham? Sekolah integrasi, siapa faham? Apa dia, sekolah apa? SBPI, sekolah bersama penuh integrasi. Apa maksud integrasi? Azim? Yang awak faham? Integrasi yang awak faham. Bukan yang dalam ni, yang awak faham dulu. Sekolah rendah agama, integrasi. Apa maksud integrasi? Dia ada kaitan dengan isu semasa ni. Boleh tak? Apa dia? Ataupun sebelum-sebelum ni sebut je integrasi. Tahu tak apa maksud integrasi? Kelas? Seorang tak ada idea? Idea tengah-tengah hari ni? Tak tahu. Tapi biasa dengar kan integrasi? SPPI Gombak, integrasi. Apa maksud agak-agaknya? Kenapa perlu ada perkataan integrasi tu? Kenapa Gombak Seer tak ada integrasi? Apa beza dia? Gombak Seer tak ada I tu. Tapi SPPI, Rawang, SPPI Gombak. Apa lagi? Apa maksud integrasi? Dia hasil apa? Pergabungan. Okey, penggabungan. Okey, maksudnya dia lebih kepada sekolah berasal, contoh SPPI, sekolah berasal penuh integrasi, dia hasil gabungan bukan sahaja dari segi apa tu, kalau nak kata bukan dari segi kaum, Gombak Seer pun ada kaum Cina India, bukan dari segi tu ya. Dia lebih kepada bidang pembelajaran. Dia ada semua benda lah, tapi lebih fokus kepada yang canggih manggih lah, nama pun SPP kan. Macam Sekolah Rendah Sungai Cicing pun dia gabungan antara akademik dengan Islamik, gabung sekali dalam tu. Itu integrasi. Okay, so soalan Azim tadi sama tak dengan interpretasi? Okay, saya bagi dulu interpretasi ni, interpret, tafsirkan. Okay, impas saraf ditafsirkan dan suatu impas gerak balas dia hasilkan. Okay, itu tafsir, kita tafsir maklumat. Integrate ni kita gabung jalinkan. Okay, mana ayat dia tadi? Mungkin awak keliru sebab ada dua kat situ. Muka surat 214, 215, nombor 3 dengan nombor 4. 214 tu dalam kotak nombor 3 tu pusat integrasi. Okay, pusat pertembungan semua maklumat. Okay, tu saya maksud tadi gabung jalin tu, penggabungan pusat di situ di otak. Okay, dan apa yang dia buat? Dia buat fungsi dia adalah impas saraf diinterpretasi. Maksudnya
bahan yang maklumat yang dia terima tu, otak tadi akan mentafsir. So ada beza tak Azim? Satu pusat integrasi, satu lagi maklumat tu interpretasi. Ada beza tak Azim? Ada sikit je. Ada beza sikit. Ada beza sikit je, tapi di tempat yang sama. Okay, di otak tu. Maksudnya otak tu adalah pusat dia. Okay, tempat penggabungan dia, tempat pertemuan dia. So that's why dia panggil pusat integrasi. Okay, semua maklumat sampai kat situ. Dan apa dia buat? Okay, dekat situlah dia interpret. Dia tafsirkan semua maklumat, semua bahan yang sampai dekat otak tu, dekat pusat integrasi tu. So ada beza sikit. Okay, tapi dia saling memerlukan, bukan perlu dipisahkan, tak boleh lah. Dia macam SPPI tu tempat dia. SPPI tu dia mengeluarkan produk-produk dia lah, produk-produk pelajar yang macam mana. Itu interpret dia. Okay, pusat integrasi sekolah tu. Okay, jelas ya? Ada lagi soalan? Ada tak? Ada nak tutup ni? Selalu hilang 10 orang, gimana Nabil? Tak cukup. Tak pernah cukup. 10 orang pergi tandas. 10 orang? 10 orang. Berjemaah. Online. Ya, okey. Tunggu bersemuka ya. Okey, tak apa. Kita bukan nak denda dia. Kita nak tengok dia punya result nanti. Okey, tak ada soalan. Siapa dia? Mudawali baca walas. Habis masa. Bismillahirrahmanirrahim. Walas innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih, Guru. Soalan. Terima kasih, Guru.